Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma terlebih dahulu lah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kita solat berjemaah bersama-sama, dan insya-Allah kita akan menyambung sisi kuliah kita dalam bidang fiqh al-mawaris ataupun panggil ilmu pewarisan harta dan juga pengurusan harta pusaka. Kita masih lagi menggunakan buku Faham Faraid, ya. Kita sambung ke surat 56, ya, menunaikan wasiat si mati, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, bagaimana kita bincang sebelum ni, ya, dalam pengurusan harta pusaka, ya, apabila berlaku saja kematian, ya, permohonan pusaka itu dibawa ke mahkamah ataupun melalui proses undang-undang sivil, ya, undang-undang sivil, ya. Jadi dalam pengurusan pusaka ni, yang pertama-tamanya kita perlu melantik pentadbir, ya, pentadbir. Jadi pentadbir ni, ya, tugas dia ataupun tanggungjawab pertama dia ialah, ya, menguruskan ataupun menyelesaikan pembahagian harta pusaka si mati, ya. Kita dah bincang dah sebelum ni, tuan-tuan, ya. Ada dua hak yang wajib ditunaikan oleh orang yang hidup, ya. Inilah antara tugas-tugas, ya, pentadbir ni, ya. Yang pertama, tu hari kita dah bincang, apabila berlaku kematian, ya, si mati ni meninggalkan harta pusaka. Jadi harta pusaka dia boleh digunakan, ya, yang pertamanya untuk menguruskan jenazah dia. Itu yang pertama, ya. Ambil harta dia, menguruskan jenazah dia, ya. Kemudian, ya, kita dah bincang, setelah urusan jenazah, ya, yang disebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala berfirman, min ba'di wasiyati yusi biha audain, ya, tunaikan atau pelaksana wasiat yang ditinggalkan oleh si mati dan bayar hutang si mati, ya, sebelum, ya, pembahagian pusaka ataupun faraid dibuat, ya. Jadi setelah urusan jenazah, ya, kita dah bincang, walaupun disebut dalam Quran dalam surah Nisa ayat 11 ni, yang mengatakan bahawa laksana wasiat dulu, tetapi bayar hutang dulu. Itu bab hutang kita dah bincang bulan Ramadan tempoh hari, ya. Kita dah bincang dah. Cuma ingatan saya daripada untuk diri saya dan tuan-tuan, ya, kita ada tinggal puasa, selesaikan, ya, hutang puasa terlebih dahulu. Walaupun inilah ada pandangan mengatakan kita boleh, ya, niat, gabungkan niat. Boleh. Tapi yang mutamadnya pandangan ialah, tuan-tuan, ada tinggal puasa, ganti puasa dulu. Ya, masih panjang lagi, ya, untuk puasa 6 ni ada masa lagi, dalam berapa hari lagi? 11 hari lagi. 12 hari begitulah lagi, ya. Ganti puasa dulu, ya. Itu lebih afdal, ya. Okey, pada malam ni, tuan-tuan, kita nak bincang mengenai wasiat, ya. Walaupun kita sebelum ni dah bincang dah mengenai wasiat ni, cuma ni lah sebagai ulangan lah kot tak. Saya antara mula-mula tajuk yang saya bincang dalam kuliah saya dulu kan mengenai wasiat, ya. Tapi tak apalah, tuan-tuan, ya. Jadi sebagai SOP dalam pengurusan harta pusaka ni, ya, ataupun aturan dalam aturan untuk urus pusaka ni, setelah kita bayar hutang, ya, laksanakan wasiat si mati, ya. Jadi apa makna wasiat? Wasiat berasal kata wasa, ya, yang makna berpesan ataupun wasiat. Ia juga bermaksud minda milik, ya, minta atau belah ihsan atau buat baik kepada seseorang, dan berpesan atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Tuan-tuan, dari segi undang-undangnya, ya, kita nak buat wasiat, ya, kita boleh nak, itu sebab yang pertamanya kita lantik sama ada kita lantik individu ataupun kita lantik syarikat, undang-undang boleh, ya. Lantik individu ataupun lantik syarikat sebagai pentadbir untuk melaksanakan wasiat kita, begitu, ya. Mana berpesan lah.
Selain itu wasiat juga bermaksud isal yang bererti hubungan atau sambungan, ya. Iaitu seseorang yang memberi wasiat akan bersambung kebaikan yang dilakukannya di dunia dengan ganjaran pahala setelah dia meninggal dunia. Oleh itu wasiat dari segi bahasa ialah seseorang yang berjanji atau berpesan kepada seorang lain atau bukan saja seorang, makna dengan syarikat, supaya melaksanakan sesuatu perbuatan atau urusannya semasa hidup atau selepas kematiannya, atau bermaksud memberikan harta kepada seorang lain. Jadi dalam konteks perbincangan kita ialah pewarisan harta lah. Kita nak wariskan harta. Wariskan harta. Walaupun ialah wasiat ni macam-macam wasiat tak. Wasiat ni tuan-tuan ialah dalam kalau tuan-tuan tengok apa ni orang buat wasiat ni, dia dalam wasiat tu disebut ada 3 benda. Yang pertama wasiat lantik wasi. Lantik wasi, lantik pentadbir. Dia biasa digabung dengan wasiat nanti 3 perkara. Yang keduanya wasiat pembagian harta. Yang ketiganya wasiat pesanan. Dia ada 3 tuan-tuan. Pesan. Yang pelantikan wasi ni tertakluk di bawah undang-undang sivil. Kita ni agak unik ya. Apa-apa pengurusan pusaka ni melibatkan 2 proses undang-undang. Sivil dan syariah. Yang keduanya tadi pelantikan wasi di bawah undang sivil, kita buat juga pembagian harta. Pembagian harta ni maknanya di bawah undang-undang syariah. Undang-undang syariah. Ini yang tuan-tuan, malam ni kita akan elaborate sikit ya. Yang ketiganya wasiat pesanan. Pesan. Contohnya ada orang buat wasiat, besok ayah mati, dia kata kemumikan ayah di sebelah kubur mak. Contohlah ada orang buat gitu kan. Itu pesanan lah tu. Dia tidak tertakluk di mana bawah-bawah sama ada undang-undang sivil ataupun undang-undang syariah. Dia tak tertakluk kepada undang-undang. Cumanya kalau menyusahkan waris-waris rasa tak sanggup nak laksana, tak perlulah kan. Dia tidak tertakluk. Ada juga orang pesan, dia kata besok ayah meninggal, kemumikan ayah di Perlis. Contoh tak? Meninggalnya di Selayang, tapi nak bawa ke Perlis. Bukan menjadi kewajipan waris nak tunaikan wasiat tersebut. Tidak wajib tunai. Terpulang pada waris. Kalau waris rasa tidak keberatan, silakan. Tapi segi hukumnya tidak wajib laksana. Begitu tuan-tuan. Benda saya campur-campur lah, bukan saja saya rujuk pada buku ni. Kalau tengoklah buku ni, dia makna dia lain agak berbeza sikit lah. Wasiat dari sudut syarat dia kata apa ni adalah sedekah, hak milik harta yang hanya dilaksanakan selepas kematian. Jadi kita buat wasiat ni masa hidup, laksana dia lepas mati. Laksana lepas mati. Sebab akad wasiat ni dia berbeza dengan akad kita, contohnya hibah. Hibah tak? Hibah ni kita buat hibah, hari ni kita orang kata masa hidup kita buat hibah, laksanaan hibah masa hidup. Itu buat hibah ni pemberian masa hidup dia panggil, ya. Wasiat lain, wasiat ni pemberian lepas mati. Boleh beza tuan-tuan? Ni banyak lagi orang kita terkeliru lah. Dia kata wasiat dengan hibah sama je, tak. Dia tak sama. Ya. Wasiat dengan hibah berbeza. Ya. Wasiat dengan hibah berbeza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat 180. Kamu diwajibkan apabila seorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, ulama bincang pasal ayat ni. Tuan-tuan, ni sebenarnya kita ni ialah pernah kita bincang dulu sejarah pelaksanaan faraid ni, dia berperingkat. Jadi pada ketika ayat ni diturunkan, wasiat wajib buat. Wasiat wajib buat. Wajib buat wasiat. Wajib wasiat. Namun begitu tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam hadis ya. Kita muka surat 58 ya. Apa kata Rasulullah? Inna Allah qad
innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith. Jadi dengan turunnya apa ni tuan apa ni, dia sebenarnya selepas ayat surah Al-Baqarah 180 tu turunnya ayat-ayat, ya, dipanggil ayat-ayat mawaris. Ya, ayat mawaris ni kita bincang sebelum ni kan. Ayat 11, ayat 12, ayat 176 surah Nisa. Ya, jadi ayat-ayat ini tuan menasahkan ayat yang saya baca mula-mula tadi tu. Surah Al-Baqarah tadi tu. Ya? Dia menasahkan ayat tersebut. Juga dengan apa ni adanya hadis, ya, daripada Rasulullah SAW, Rasulullah tadi, Rasulullah kata, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun memberikan hak kepada orang-orang yang berhak akan haknya. Ya. Allah telah memberikan hak tentang melalui apa? Melalui hukum faraid. Turunnya ayat-ayat 11, 12, 176 surah Nisa tadi lah. Ya. Telah pun ditentukan, ya. Dalam Quran kita bincang sebelum ni ada 9 orang yang waris yang telah pun ditetapkan bahagian dia, ya. Kita bincang sebelum ni kan. Saya tunjuk carta semua tu, ya. 9 orang dan 3 orang daripada hadis yang Allah yang ditetapkan ataupun waris fardu. Ya. Kalau tak ditetapkan dalam hadis kata apa? Waris yang tak tetap bahagian ni panggil asobah, dapat baki. Jadi baki tak tentulah bahagian dia. Ya, waris fardu tetap bahagian dia. Sama ada 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3 tu Allah yang tetapkan. Ya. Sebab kata Rasulullah lagi apa? Ketahuilah, tiada wasiat kepada ahli waris. Ni saya nak dah ada yang besar situ ya. Saya bawa standby juga. Ya. Sebelum ni kita dah bincang tak yang dikatakan waris utama, waris utama kan. Waris utama ni ada 6 orang tuan-tuan, ya. Semati, katakan si mati, dia ada anak lelaki, ada anak perempuan. Ya, benda ni saya cuba ulang lah, supaya kita sebelum masuk kita masuk bab kiraan faraid, ya. Jadi faraid ni terbagi pada 2. Bahagian kepahaman, bahagian pengiraan. Jadi kepahaman ni kalau orang tak faham apa ni dari segi hukum faraid ni, besok nak kira dah pening kepala. Dah. Jadi dipanggil sibati ni, kalau sibati ni, ya, katakanlah ada isteri, ada isteri, anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu. Ini panggil waris utama bila seseorang meninggal. Yang pertama biasa kalau orang meninggal ni biasa tanya ada isteri atau ada suami. Kemudian ditanya ada tak anak-anak. Ke bawah. Kemudian tanya di atas bapa, ibu. Ini panggil waris utama lah. Ini waris utama ni ibu, bapa, isteri, anak perempuan, anak lelaki ni panggil waris. Waris yang dapat bahagian, waris yang dapat bahagian. Ada waris tak dapat bahagian. Dia waris dia ada 3 kategori. Waris dia panggil waris fardu. Yang keduanya waris asabah. Yang ketiga dia panggil waris zawi arham. Waris arham ni tak dapat dari Imam Syafi'i kita. Waris arham tak dapat bahagian, ya. Cuma waris fardu dengan waris asabah sahaja. Nanti kita bincang lanjutlah. Jadi bila dikatakan wasiat, wasiat hanya boleh, kata Rasulullah kata apa? Kepada bukan waris. Yang ini panggil waris lah. Ya? Yang ini waris lah ni. Mana kalau kita wasiat kepada waris-waris ni, tak sah lah. Tidak sah. Jumhur ulama mengatakan wasiat kepada waris tidak sah berdasarkan kepada hadis tadilah. Ya? Rasulullah kata tidak ada wasiat untuk waris. Ini waris lah. Isteri, anak perempuan, kalau ikut dari segi pembagian faraidnya, bapa dapat 1/6, ibu dapat 1/6, isteri dapat 1/8. Dah ada bahagian ni kan. Jadi baki pergi kepada anak lelaki, anak perempuan. Ada semua dah bahagian, ya. Kalau nak bagi wasiat kepada siapa? Kepada bukan waris. Bukan waris siapa? Adik-beradik contoh kan? Ada adik-beradik. Suaminya ada adik-beradik. Ada adik-beradik. Saudara, seibu sebapa perempuan contoh. Ataupun ada cucu. Cucu. Bolehlah terima wasiat. Ataupun anak angkat. Anak angkat. Anak susuan. Anak tiri. Semua tu bukan waris kan? Itu boleh terima wasiat, ya. Kalau kita bagi kepada anak-anak, tak sah. Di Selangor kita ada elemen wasiat, macam mana kita bincang sebelum ni. Selangor ada elemen wasiat dan kita ada 6 negeri di Malaysia ni ada elemen wasiat, ya.
Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, ya, Sabah, Kelantan dan Pahang. Namun begitu ada sedikit perbezaan lah antara elemen-elemen ini, ya. Jadi antara hutang dan wasiat tu kita bincang sebenarnya. Hutang, kalau si mati ada hutang, selesaikan hutang dulu. Wasiat ni kemudian. Habis bayar hutang, tak adalah wasiat kan. Contohnya, si mati ada 1 juta contohlah. Hutang 1 juta habis tak? Tak adalah. Maknanya wasiat tak boleh laksana lah. Walaupun tuan-tuan buat wasiat ni sebenarnya sunat, ya. Buat wasiat walaupun pada permulaan tadi wajib, ya. Kemudian wasiat ini bertukar menjadi sunat. Hukumnya sunat. Buat wasiat sunat, ya. Buat wasiat sunat. Tapi tuan-tuan, walaupun buat wasiat ni sunat, pelaksanaan wasiat itu adalah wajib. Boleh faham, Contoh ayah kita wasiat kan. Ayah dah wasiat dah masih hidup. Nak bagi 10,000 contohnya. Kepada tahfiz adaniah. Contohlah kan. Wajib laksana. Tapi ada had dia lah, ni kita bincang apa dia punya syarat-syarat dia ataupun rukun-rukun wasiat. Jadi wasiat kepada ahli waris tidak dibenarkan kerana mereka telah mendapat bahagian mereka melalui faraid. Namun begitu dalam mazhab Syafi'i, dengar baik-baik, dalam mazhab Syafi'i, hukum wasiat kepada ahli waris adalah harus. Boleh kita wasiat kepada waris, boleh wasiat. Tapi syarat pelaksanaannya perlu mendapat persetujuan oleh waris-waris selepas kematian pewasiat. Jika mereka bersetuju dengan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Dia panggil mauqufah. Maknanya apa tu halangan apa tu yang tidak dibenarkan wasiat tu, kecuali kalau dapat persetujuan waris. Maknanya kalau waris setuju, boleh dilaksanakan selepas kematian. Dia bukan sebelum, tuan-tuan. Ini pun satu lagi saya banyak. Yalah, dia kata kami dah setuju dah masa ayah buat wasiat dulu masih hidup. Kami dah setuju. Kan? Dia panggil selepas mati. Contohlah. Contoh ini tarikh kematian. Si mati ada buat wasiat. Masih hidup. Dia wasiat kepada waris. Wasiat kepada waris tak sah. Tapi kalau waris setuju lepas mati, waris setuju, boleh laksana. Tapi kalau ada waris yang tak setuju, mana? Batal. Ini return ni. Dia bertulis. Dia bertulis tapi dibuat kepada waris. Tak sah kan saya kata tadi? Tak sah. Tapi kalau waris setuju, boleh. Persetujuan waris. Dia buat wasiat. Contohnya ayah buat wasiat kepada anak sulung lah. Contoh seorang kan. Dia buat wasiat. Tapi waris kata setuju. Boleh lah. Kalau tak setuju, balik kepada faraid. Dokumen tu dari segi hukumnya tak sah. Tapi di bawah Imam Syafi'i kita membolehkan, diharuskan. Dokumen tak boleh kata tak sah juga. Tapi ada imam-imam yang contohnya Maliki. Mazhab Maliki dia mutlak. Wasiat kepada waris dia tak sah. Walaupun waris setuju. Imam Maliki begitu. Sebab tuan dalam dokumen kalau kita buat wasiat, baca. Ramai kita tak baca wasiat. Dia buat wasiat. Dia dalam, tak silap saya dalam clause 9, clause 10, dia dah buat dah pembahagian rumah ni kepada anak ni, kereta kepada anak yang nombor 2 contohnya. Macam dia buat dah semua tu. Tapi dalam clause 9, clause 10 tak silap saya, dia sebut. Sekiranya ada waris tidak setuju, pembahagian hendaklah mengikut hukum faraid. Itu jelas tu kan. Disebut dalam dokumen tersebut. Saya, yalah, kalau satu masa nanti saya cuba tunjuk lah. Saya ada contoh-contohnya. Jadi wasiat tu mestilah mendapat. Kalau kepada waris, mestilah mendapat persetujuan waris. Walaupun persetujuan masa hidup. Persetujuan masa hidup tak perlu guna pakai. Waris setuju masa hidup kan? Masa hidup setuju. Tapi bila ayah mati, dia tak setuju pula. Dia pakai masa mati tu. Bukan persetujuan masa hidup tu. Persetujuan masa hidup tak pakai. Jadi persetujuan hanya diambil kepada ahli waris yang
Ada syarat jugalah persetujuan, dia kata mestilah dia ambil daripada ahli waris yang berakal, baligh dan boleh menguruskan harta. Jika ada ahli waris yang gila, yang belum baligh contohnya, ataupun tidak pandai mengurus harta, maka persetujuan mereka tidak boleh dikira. Ada pandangan mengatakan ya, ada yang nak faraid, ada yang nak sama rata, contoh macam mana. Yang faraid bagi faraid dulu. Yang sama rata tu dia bincang sama-sama dia. Jadi persetujuan ahli waris tidak diperlukan jika dia mendapat bahagian yang lebih kecil, macam perempuan lah tak. Kalau katakan sama rata kan, perempuan kan kita bincang sebelum ni kan, perempuan dapat satu bahagian, lelaki dapat dua bahagian kan. Contohnya satu lelaki satu perempuan. Yang lelaki dapat dua, perempuan dapat satu, tapi lelaki kata setuju aku nak sama rata kan. Persetujuan perempuan tak boleh lah, tak perlulah perempuan persetujuan, sebabnya lelaki nak bagi lah. Dia seolah-olah melepaskan bahagian dia. Kalau bersetuju tu maknanya dia lepaskan bahagian lah. Itu dipanggil nanti dalam satu bab nanti kita akan bincang waris ataupun mereka mendapat hak faraid itu boleh bertaharus, boleh lepaskan bahagian, bertaharus, itu panggil taharus ya. Okey, itu yang pertama ya. Mestilah kepada bukan mereka. Saya baca ringkas-ringkas ya. Kalau nak baca panjang semua ni tak sempat ni ya. Saya ringkas saja. Yang keduanya, syarat kedua mestilah tidak lebih daripada 1/3. Wasiat si mati mestilah ditunaikan dengan syarat nilai yang dikeluarkan itu tidak melebihi 1/3 daripada jumlah kesemua harta. Tak boleh lebih, ya? Tak boleh lebih. Kita tengok sini daripada hadis daripada Sa'ad Ibn Waqqas, dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tiada warisku melainkan seorang anak perempuan. Sa'ad Ibn Waqqas ni adalah seorang anak perempuan ya. Adakah boleh aku menyedekahkan wasiat 2/3 daripada hartaku? Dan baginda menjawab, tidak boleh. Aku berkata lagi, adakah boleh aku menyedekahkan setengah daripada hartanya? Baginda kata, tidak boleh. Aku berkata lagi, adakah aku boleh menyedekahkan 1/3 daripadanya? Maka Rasulullah SAW menjawab, boleh 1/3, itu pun sudah banyak. 1/3 saja. Sebabnya hadis inilah tuan-tuan ya, wasiat itu terhad kepada 1/3. Cumanya tuan-tuan, 1/3 itu dikira bukannya semasa hidup. Ya? 1/3 itu dikira masa kita nak urus pusaka tu. Ini kena faham ni. 1/3 tu masa bila kira 1/3 ya? Bukannya dikira sini ya. Yalah, memanglah orang buat pada sini kan 1/3. Tapi dia akan ditengok masa kita nak sana ni. 1/3 ni mesti sini. 1/3 pun setelah apa tadi? Setelah ditolak hutang. Setelah hutang. Tolak hutang dulu. Tolak hutang dulu. Maknanya 1/3 ni daripada harta bersih. Kalau contohnya si mati ada meninggalkan 500,000. Tak? Hutang ada contohnya 200,000. Tolak dulu 200,000 tu. Wasiat tu 1/3 daripada baki tu. Sebab apa? Tolak hutang tadi kan. Maknanya wasiat kalau 1/3 daripada 300,000 lah, bukan daripada 500,000. Tolak hutang dulu. Tolak hutang dulu. Jadi isunya bila kita buat wasiat, ini segi pelaksanaan kebanyakan kes tuan-tuan. Orang kita ni masa kita beli rumah, contoh tak? Masa beli rumah mungkin 100,000 kan? Masa beli. Tapi ialah beberapa tahun kemudian, macam tempat saya tu kan. Masa beli 100,000 lebih tu kan. Sekarang ni dekat 600,000, 700,000 bayang. Maksud saya, masa kita nak sana tu mungkin nilai tu dah lebih pada 1/3. Kalau bagi orang yang buat wasiat rumah lah. Sebab nilai ni dia akan naik kan. Rumah ni biasanya akan naik lah. Itu kena tengok juga. Mana 1/3 itu mestilah setelah ditolak hutang. Sekiranya si mati mewasiatkan hartanya lebih daripada 1/3, maka hukumnya adalah makruh. Dan wasiat tersebut tidak boleh ditunaikan. Melainkan setelah mendapat keizinan ahli waris. Kalau ahli waris itu tak ada masalah. Macam tadi lah. Wasiat kepada waris tak boleh. Tapi kalau waris setuju, tak ada masalah. Boleh laksanakan. Begitu juga. Wasiat ni, contohnya dia wasiatkan lebih pada 1/3. Contoh dia wasiatkan 2/3. Contohlah. Tapi waris setuju tak? Tak ada masalah. Itu di bawah Imam Syafi'i lah. Kalau Imam Maliki dia straight. Mana walaupun waris setuju, tapi tetap tidak
Tidak sah. Mestilah 1/3 ikut. Jadi persetujuan juga tadi dah berdasarkan kepada dengan syarat ahli waris yang bersetuju itu berakal, baligh dan boleh menguruskan harta. Pula tu semua setuju. Kalau 5 orang waris, contohnya yang meninggal tu suami, ada seorang isteri, ada 4 orang anak, contoh tak? Semua 5 mesti setuju dengan wasiat dengan ayah. Tu pun kalau ada bawah umur tak boleh. Kalau ada waris bawah umur, waris bawah umur tidak boleh bersetuju. Sebab kalau kita buat pengurusan dia berjawab pasal kecil, berjawab pasal kecil ni tuan, kalau kita buat permohonan, dia ada satu borang, dia panggil borang DDA, borang DDA. Bila berlaku kematian, kita masukkan permohonan dia berjawab pasal kecil, melalui borang A. Kita dah hantar borang A, kemudian kita tunggu perbicaraan, Bila bicaraan tu dipanggil pejabat pesaka kecil panggil untuk bicaraan, contohnya ada yang tak boleh datang, yang tak boleh datang. Tak. Daripada 5 orang waris, cuma boleh datang 2 orang. Yang 3 orang ni kena sign borang. Sebenarnya mudah tuan-tuan. Jadi kalau waris-waris boleh setuju, dia sign borang je. Yang hadir bicara cuma 2 orang. Saya pernah terlibat satu kes tu 20 orang waris. Yang perlu hadir cuma 2 orang. 18 ni sign borang je. Dia setuju. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat apa tadi? Mestilah semuanya berakal lah tuan-tuan. Yang kalau ada yang orang ada yang OKU mental contohnya, dia tak boleh. Dia tak boleh sign borang tu. Ataupun ada anak bawah 18. Dia pun tidak tidak boleh. Jadi kadang-kadang tu walaupun melebihi 1/3, kalau ada waris setuju tak ada masalah. Jika wasiat itu melebihi 1/3 dan semua ahli waris tidak bersetuju, maka hanya 1/3 saja dibenarkan. Maknanya wasiat itu dia kata pandangan sini tidak terbatal. Cumanya 1/3. Wasiat dikeluarkan 1/3 daripada harta pusaka untuk menunaikan wasiat tersebut. Maknanya ialah kalau lebih dari 1/3, 1/3 je nak sanakan. Yang lebih tu tak boleh lah. Begitu. Kalau waris tak setuju. Kalau waris tak setuju. Jadi kalau sebahagian ahli waris memberikan izin dan sebahagian lagi tidak, ataupun ada ahli waris yang tidak cukup syarat untuk memberikan keizinan, gila, belum balik atau tidak boleh menguruskan harta, maka lebihan 1/3 itu diberikan sebahagiannya hak farid. Mana jadi masuknya hak farid je lah. Kepada yang tidak memberikan izin, kepada yang tidak cukup syarat, dan bagi itu bahagian yang bersetuju ditambah kepada bahagian wasiat itu. Maknanya kalau yang ada waris yang tidak boleh bersetuju tadi itu, bahagian farid dia tetap, bahagian farid dia kita tak boleh usik. Bahagian farid dia kita tak boleh usik. Jadi harta yang diwasiatkan perlu diambil semasa kematian wasiat, kerana wasiat adalah hak milik selepas kematian. Maknanya semasa kita nak uruskan pusaka tu, di situlah nanti dikirakan 1/3 tu, bukannya daripada awal. Yang ketiga, syarat yang ketiga, apa syarat yang ketiga? Tidak mewasiatkan kepada perkara yang haram. Seumpama wasiat membina pusat judi. Pusat judi tak boleh lah. Wasiat ada pula ayah wasiat tapi tak pernah lagi sejumpa lah tuan-tuan pengalaman. Cuma disebut sini perkara yang haram lah. Pusat judi, kinara, ataupun memberi wasiat kepada orang yang dah tahu dah orang tu memang dia melakukan, orang yang kalau dia dapat harta tersebut dia gunakan ke jalan yang tak betul, contoh tak, tu haram lah kita wasiat. Juga disebut sini tuan-tuan, selain itu di antara wasiat diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima hak mereka. Ada pula orang wasiat dia kata sedekahkan, dia kata harta aku ni 100%, tak payah bagi waris, contoh tak. Tak boleh lah. Ada tuan-tuan orang wasiat macam tu. Dia kata ni waris-waris ni dia kata dia tak nak bagi. Dia sedekahkan 100% harta dia, tak boleh. Tuan-tuan, samping tu tuan-tuan, kalau kita tengok disebut di sini ada beberapa wasiat, kategori wasiat. Yang pertama disebut wasiat ni wajib. Wajib sekiranya terdapat tanggungjawab syar'i yang perlu dilaksanakan kepada Allah Ta'ala. Seperti zakat, haji, kafarah. Seperti kita bincang sebelum ni. Orang yang ada hutang. Orang yang ada hutang ni wajib buat wasiat. Wajib wasiat. Demikian juga jika berkaitan dengan tanggungjawab hak sesama manusia hutang dia lah,
ataupun anda menyimpan barang orang lain, ya, dia kena buat wasiat, ya. Jadi wajib. Dia ada beberapa kategori wasiat ni. Yang keduanya kategori sunat. Sunat wasiat bagi kaum keluarga yang tidak bagi kaum keluarga yang tidak mendapat pusaka. Tadilah adik-beradik kan. Adik-beradik ni tak dapat pusaka, tuan-tuan. Ataupun cucu. Cucu ya, tapi ada kadang cucu yang dapat pusaka lah. Ya. Jadi sebabnya kita wasiat ni sunatnya kepada kaum keluarga yang terdekat yang tidak dapat pusaka. Yang tidak dapat bahagian faraid. Itu yang sunat. Ya. Tapi jaranglah saya sendiri, tuan-tuan, adik-beradik ni baru seorang yang buat wasiat kepada adik-beradik. Selama pengalaman saya ni baru seorang. Sebenarnya itu yang digalakkan. Sebab dia kata ada adik-beradik yang susah kan. Ada adik-beradik susah. Wasiat kepada adik-beradik. Ya. Wasiat kepada adik-beradik itu lebih lebih afdal. Sebab dia kata kalau ada adik-beradik yang susah, itulah yang lebih afdal kita wasiat. Keluarga yang tidak mewasiat pusaka dan mereka yang tergolong dari golongan miskin yang memerlukan adalah disunatkan, bahkan lebih baik menurut Ibnu Qudamah. Dia kata begitu juga wasiat itu bertujuan kebajikan para ilmu untuk para ilmuwan, orang-orang soleh, para penuntut ilmu, fakir miskin, ataupun yayasan sosial, rumah-rumah kebajikan, masjid, pusat tahfiz dan sebagainya. Itu sunatlah, ya. Tapi afdalnya kepada kaum keluarga terdekat. Tuan, kita buat wasiat ni kepada kaum keluarga dapat 2 pahala kan. Satu pahala sebab kita bersedekah ataupun bagi kepada ahli keluarga. Yang keduanya merapatkan hubungan ukhuwah antara kaum keluarga. Yang ketiganya harus wasiat ditujukan kepada sahabat andai ataupun orang kaya. Orang ada juga. Yang mereka bukan golongan daripada para ilmuwan dan orang soleh. Jika wasiat tersebut tujuan untuk kebaikan, untuk menghubungkan silaturahim, maka wasiat tersebut dianggap sunat kerana tujuan semata-mata untuk dapat keridhaan Allah Ta'ala. Jadi harus kepada sahabat andai. Walaupun mereka kaya. Boleh. Yang keempatnya makruh. Makruh berwasiat kepada perkara-perkara yang ataupun orang tu tidak berharta. Orang tu tidak berharta. Ataupun diberi kepada orang fasik. Orang tidak berharta. Harta tak banyak mana. Tapi nak wasiat juga. Tidak digalakkan. Makruh. Malah makruh. Harta dia pada keluarga susah. Dia bagi wasiat juga. Makruh. Makruh wasiat. Sebab. Apa kata Rasulullah kata tadi? Lebih baik kamu tinggalkan waris-waris kamu dalam keadaan senang daripada mentinggalkan mereka dalam keadaan susah. Sebab makruh orang yang tak ada harta ataupun orang yang kurang harta lah. Ada harta dia tapi cukup-cukup makan untuk ahli keluarga contoh tak. Tapi nak wasiat juga makruh. Begitu juga makruh kepada sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat yang mungkinan besar harta tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Okay. Yang kelimanya haram. Haram wasiatkan sesuatu yang diharamkan syarak atau perkara-perkara yang maksiat adalah diharamkan hukumnya, seperti mewasiatkan tadilah Arab membina pusat-pusat hiburan dan sebagainya yang melarakan orang ramai. Jadi wasiat-wasiat yang bertujuan untuk menyusahkan waris-waris juga menghalang mereka daripada bahagian yang ditetapkan oleh syarak juga dilarang dalam Islam. Tuan-tuan, tuan-tuan, ada 2 ayat Quran tuan-tuan saya nak kongsikan di sini. Yang orang kata yang berkaitan dengan wasiat ni, surah Al-Baqarah. Apabila tentang waris-waris atau orang yang buat wasiat, waris-waris ni tuan ada segi hukumnya. Kalau si mati ni ada buat wasiat, wajib waris-waris ni laksana, malah waris-waris ni tidak boleh sewenang-wenangnya mengubah wasiat tersebut. Kalau kita tengok dalam ayat surah Al-Baqarah 182 tuan-tuan, 181, apa kata Allah dalam firman-Nya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu
fa innama ismuhu alal ladzi yubaddiluna innallaha sami'un alim. Kemudian sesiapa yang mengubah mana-mana wasiat, ya, sesudah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Untuk jadilah ayah kita buat wasiat nak bagi kepada Tafiz ada niat, kita pergi ubah pula, bagi pula tempat lain. Tak betul. Ada kata orang, ini ayah dah mati dah buat wasiat tak? Mana ayah tahu kita tak laksana wasiat? Berdosa. Waris tanggung dosa. Buat wasiat sunat, tapi pelaksanaan wasiat itu wajib. Wajib. Dah dengar dah ayah buat wasiat dah. Dia kata tak ada dokumen. Tak apa. Jaga. Kita dah dengar dah. Kalau wasiat itu kepada bukan waris, kalau kepada waris dia tak sah, tapi kalau kepada bukan waris sah. Manakala dia kata lebih-lebih lagi untuk tujuan kebajikan dari itu. Namun begitu tuan, mari kita tengok ayat satu lagi. Ayat 182. Surah Al-Baqarah. Faman a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Tetapi siapa yang mengetahui bahawa orang yang berwasiat itu tidak adil, atau melakukan dosa dalam wasiatnya, lalu dia menamaikan antara mereka waris-waris dengan membetulkan wasiat itu menurut peraturan agama, maka tidaklah dia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Tapi kalau katakan buat wasiat tu menyusahkan waris, wasiat, ayah kita buat wasiat menyusahkan waris. Macam tadilah. Ayah ni nak wasiatkan ke semua harta. Tak dosalah kita. Tak dosalah tuan-tuan. Tak laksana tak. Macam tadi kata ayah. Ayah suruh kita kebumikan. Meninggal di Selayang. Tapi nak dikebumikan boleh. Tak wajiblah kita laksanakan. Menyusahkan waris-waris. Menyusahkan waris-waris. Itu. Maknanya kena ambil perhatian. Jadi wasiat ni, bila ada buat wasiat, wajib waris-waris laksanakan sekiranya wasiat itu bertepatan dengan hukum. Dan kita juga tuan-tuan di Selangor ni kita ada enamel wasiat orang Islam Selangor 1999 pindaan 2016. Jadi apa-apa perkara yang orang kata kalau ada waris-waris yang tidak bersetuju dengan wasiat, jadi wasiat tersebut perlu disahkan di mahkamah. Kita pengurusan pusaka ni di civil, sama ada di amanah raya, di pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi civil tuan-tuan. Tapi kalau ada dispute, contohnya wasiat, ayah buat wasiat, buat wasiat tadilah kepada anak tadi kan, waris-waris cabar, cabar, ataupun wasiat betul dah, wasiat kepada pusat tafiz ada ni, betul dah wasiat tu, tapi waris cabar juga, bawa ke mahkamah untuk pengesahan. Bawa ke mahkamah. Mungkin dia kata masa buat wasiat ni ayah ni, dia kata keadaan ayah tu, masa tu ayah dah, contohlah ayah dah sakit ke apa kan, contohlah, masa tu ayah apa ni orang kata gila ke contohlah kan. Jadi ada orang kata waris-waris yang mencabar wasiat tersebut. Jadi wasiat tersebut dibawa ke mahkamah syariah untuk disahkan terlebih dahulu. Disahkan terlebih dahulu. Kalau mahkamah kata batal, batal. Sebab pulang kepada mahkamah. Dari segi hukumnya betul lah. Tuan-tuan. Jadi kita ni tuan-tuan, kalau ialah segi hukumnya, ialah dalam kadang-kadang tentu. Contoh lain. Kita buat wasiat kepada, contohnya kepada anak angkat kita. Kita bagi anak angkat ni orang bukan Melayu. Contoh. Kita bagi tanah rizal Melayu. Dari segi hukumnya betul tak? Dari segi undang-undangnya tak boleh. Sebabnya tanah rizal Melayu tak boleh kepada bukan Melayu. Dia kekal undang-undang. Sebabnya kita nak buat dokumen, sebabnya kita tengok
Bukan saja dari segi hukum, kita ada undang-undang sivil, ada undang-undang syariah. Semua ni tuan-tuan jadi rujukan. Jadi kalau ada yang melanggar, kita langgar segi undang-undang, pun tak sah juga. Jadi benda-benda gini kena tengoklah. Okey. Okay, kita tengok sikit tuan-tuan ni dari segi rukun dan syarat wasiat ni sikit lah tuan-tuan ni. Sebelum ni kita dah bincang dah, cumanya saya nak sentuh sikit lah. Pertamanya tuan-tuan dia ada 4 rukun ya. Wasiat ni ada 4 rukun. Pertamanya pewasiat itu sendiri. Yang keduanya penerima wasiat. Yang ketiga harta yang diwasiatkan. Yang keempat adanya adanya ijab dan qabul harta diwasiatkan. Yang seterusnya ada sirah ataupun ada ijab dan qabul Jadi pewasiat. Jadi fuqaha telah mensyaratkan seorang pewasiat hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertamanya orang tu mestilah baligh. Yang keduanya berakal. Dan yang ketiganya buat dengan pilihan sendiri. Yang keempatnya mestilah orang itu pemilik harta tu. Tuan baligh ni semua orang faham lah kan? Semua baligh maknanya kalau orang ada yang walau harta dia, kalau dia belum baligh dia tak boleh mewasiatkan harta dia. Yang keduanya mestilah berakal. Jadi orang yang berakal ni dia disyaratkan mewasiat seorang yang berakal kerana wasiat seorang gila ataupun dia panggil maktuh. Apa maktuh dia boleh? Seorang yang kurang fahaman mengenai itu, kurang akalnya. Yang ini maktuh pun tak boleh. Orang yang pengsan pun tak boleh. Yang tidak sah. Jadi orang tu mestilah dalam keadaan berakal. Yang ketiganya mestilah atas pilihan sendiri. Dia redha ataupun tak boleh ada paksaan. Kalau dalam bahasa undang-undangnya ada duress kan, ada pengaruh. Contohnya nak angkat letak pisau kat sini. Ayah buat wasiat itu, tapi macam mana nak bukti tak masa buat wasiat tu kan? Tapi mestilah atas pilihan sendiri. Yang keempatnya mestilah dia pemilik harta. Kalau dia bukan pemilik harta tak boleh. Sebabnya tuan-tuan ni harta ni juga. Kalau kita katakan tanah lah, tanah tu mestilah ada geran lah sebagai bukti. Ada geran sebagai bukti. Mestilah ada bukti pemilikan harta tu, mestilah dia ada. Harta itu milik dia. Okey. Yang keduanya syarat apa syarat kata penerima wasiat? Penerima wasiat mestilah orang yang dia ketahui. Itu yang pertama. Dia ketahui siapa penerima wasiat tu. Yang keduanya, orang tu mestilah berkeahlian untuk memiliki harta. Orang yang nak menerima ni pun mestilah berkeahlian. Kalau katakan dia bukan tak layak terima, contohnya ialah bankrupt contoh kan. Orang bankrupt. Macam mana tu tak? Orang bankrupt. Benda-benda ni kita perhatikan tuan-tuan. Ataupun tadilah. Nak bagi tapi dia bukan warga negara contoh. Bukan warga negara. Kita nak bagi contoh. Warga negara Singapura, tapi dia tak layak. Bukan tak layak, dia sebab kita ni tuan-tuan ada undang-undang. Contohnya tanah ni kita tak boleh jual kepada orang luar negara tuan-tuan. Dia ada syarat-syarat tentu yang dikenakan kat atas bukan warga negara untuk membeli tanah di Malaysia ni. Sama jugalah kalau kita wasiat kepada mereka, mestilah penuhi syarat-syarat tu. Sama juga orang di Kelantan, Kelantan. Tanah di Kelantan. Boleh tak orang luar Kelantan milik tanah di Kelantan? Tak boleh kan? Contohnya ada orang wasiat, orang Kelantan wasiat nak bagi kepada orang bukan Kelantan. Tu kena tengok juga lah tu. Kena tengok lah. Yang ketiga ni mesti wujud. Mesti ada. Maknanya, yalah, walaupun disebut di sini tuan-tuan, hukum mewasiat kepada bayi dalam kandungan sah. Boleh. Wasiat kepada bayi dalam kandungan. Dia masuk waktu dah. Masuk waktu. Saya rasa cukup sekat tu lah. Sebab saya pun ada hal selepas ni. Nanti kita sambung lagi bulan depan insyaAllah. Kita sambung lagi sikit wasiat ni. Cuma dalam buku ni tak panjang lebar lah. Yang dalam buku ni secara ringkas diterangkan oleh wasiat ni. Sebab buku ni lebih fokus kepada bab bab faraid tuan-tuan. Jadi ada soalan setakat ni. Kalau ada soalan macam biasa tuan-tuan, kalau tak mau secara fizikal boleh tanya secara online lah 012-315-3150 insyaAllah kita akan kongsikan jawapannya. Jadi cukuplah setakat ni pada malam ni tuan-tuan. Jadi saya nak ulang sekali lagi apa yang kita bincang pada malam ni, berlaku kematian, bukan terus harta ni diparaidkan ke semuanya, bukan.
Jadi kos jenazah, hari itu kita bincang bab hutang tolak hutang, dan kemudiannya laksanakan wasiat si mati, ya. Wasiat si mati ni tuan-tuan, si mati meninggalkan wasiat walaupun dia buat wasiat itu sunat, tapi jika wasiat tersebut bertepatan dengan hukum, apa yang dia buat tu betul ikut hukum, wajib waris-waris laksanakan. Jangan waris-waris pergi ubah. Kalau ada waris-waris ubah, waris-waris tanggung dosa. Tapi sebaliknya, kalau katakan wasiat itu menyusahkan waris, membebankan waris, ataupun tak mampu laksanakan waris, ataupun wasiat itu sendiri tidak bertepatan dengan hukum, tak wajib lah. Tak wajiblah waris laksanakan. Okey tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak segala kesilapan dan kekurangan, itu adalah kelemahan saya. Yang benar daripada Allah, wallahu alam. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.